Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik meninggalkan London, United Kingdom selepas menghadiri majlis tamat latihan kursus All Arms Commando AACC Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri 920 Meja Udara Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah dan majlis perjumpaan dua hala bersama The Right Honourable Boris Johnson, Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang Heathrow bagi menyembahkan selamat berangkat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Tuan Yang Terutama Laksmana Pertama Bersara Pengiran Datuk Seri Pahlawan Nur Azmi bin Pengiran Haji Muhammad Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Eri. Bidang pertahanan dan pendidikan menjadi tunjang kepada hubungan istimewa dan rapat antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom. Detik-detik bersejarah yang melambangkan hubungan istimewa kedua-dua buah negara itu dimuatkan dalam sorotan peristiwa perjumpaan dua hala ke bawah Duli Yang Maha Mulia bersama Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland. Walaupun berhadapan pelbagai cabaran sepanjang menjalani latihan kursus All Arms Commando AACC di Commando Training Centre Royal Marines CTCRM United Kingdom, namun para peserta berjaya mengharunginya dengan tabah. Kita saksikan saat-saat manis kejayaan para peserta dalam sorotan peristiwa majlis tamat latihan kursus AACC dan penyampaian beret hijau.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia King Maha Vajiralongkorn Pra Vajirak Lau Chau Yuhua, Raja Thailand, kesemua ahli kerabat diraja. Tuan Yang Terutama Jeneral Prayut Chan Ocha bersara, Perdana Menteri Thailand serta kerajaan dan rakyat Thailand bersempena dengan Hari Kebangsaan negara tersebut. 22 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,186 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 10 kes baru pada 5 kes kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, tidak ada kluster baru telah dikenal pasti. 7 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 111 kluster. Selain itu, terdapat 2 kes import telah dicatatkan yang masing-masing telah tiba ke negara Brunei Darussalam pada 29 November. Salah satu kes tersebut telah tiba dari Jakarta menaiki penerbangan Singapura SQ148 dan satu lagi kes dari Manila dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 686. Manakala terdapat 10 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 55 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,773 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 313 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan pernafasan ataupun artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, terdapat 1 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,807 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 638,521 ujian. 81.8% daripada penduduk negara telah menerima 2 dos vaksin COVID-19, manakala 94% daripada jumlah penduduk negara pula telah menerima 1 dos vaksin. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 404,371 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 iaitu 94% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 391,709 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 81.8% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan yang dijalankan, sebanyak 3 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Menteri Kesihatan juga memaklumkan pemberian dos kedua vaksin bagi program vaksinasi kebangsaan COVID-19 untuk remaja berumur 12 hingga 17 tahun akan diteruskan esok 6 Disember 2021. Kementerian Kesihatan menasihatkan ibu bapa serta penjaga berkenaan untuk memastikan anak-anak mereka mendapat dos kedua dan membawa mereka ke pusat-pusat vaksinasi mengikut jadual yang telah ditetapkan. Setiap remaja yang akan datang untuk menerima vaksin COVID-19 di pusat-pusat vaksinasi adalah dikehendaki untuk mengimbas kod QR BruHealth masa proses pendaftaran oleh guru-guru sebelum memasuki pusat vaksinasi, membawa kad pintar serta kad BruHIMS jika ada, membawa borang persetujuan vaksinasi, borang pemeriksaan kesihatan serta borang soalan seringan meja flu atau flu day screening question form yang telah dilengkapkan terlebih awal. Memakai sungkup muka pada setiap masa, melakukan penjarakan fizikal,
membawa payung dan air yang mencukupi dan mematuhi semua arahan petugas-petugas di pusat vaksinasi. Di samping itu, setiap remaja juga perlu mengisytiharkan kepada kaki tangan kesihatan di pusat-pusat vaksinasi bahawa kod Bureau Health mereka adalah berwarna hijau atau kuning, tidak mengalami simptom serupa flu, tidak dikenakan perintah kuarantin atau notis pengasingan diri. Bagi mereka yang baru sembuh dari COVID-19, mereka hendaklah memastikan tarikh vaksinasi mereka adalah tidak kurang dari 4 minggu dari tarikh mereka telah disahkan sembuh. Sehubungan itu, 6,500 naskah buku panduan sembahyang sunat taubat dan lafaz-lafaz istighfar akan diagihkan kepada para penerima vaksin, terutama bagi penduduk negara Brunei Darussalam yang beragama Islam di pusat-pusat vaksinasi COVID-19 di keempat daerah. Buku-buku tersebut diserahkan kepada Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Penerbitan buku ini adalah salah satu usaha dari segi kerohanian di samping usaha-usaha dari segi perubatan dan program vaksinasi kebangsaan. Buku ini juga boleh didapatkan dalam bentuk PDF di media sosial Instagram Pusat Dakwah Islamiah @pdi_KHU. Majlis Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama bertujuan untuk mengajak warga Kementerian Hal Ehwal Ugama dan orang ramai untuk sama-sama mendekatkan diri dan memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan agar rakyat dan negara Brunei Darussalam terhindar dan terselamat dari segala bala bencana dan penyakit berbahaya khasnya wabak COVID-19. Antara yang menyertai yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama, yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal, dan Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Jasa dan sumbangan yang dicurahkan oleh mereka yang bergiat dalam aktiviti sukarelawan bagi pembangunan negara amat dihargai dan diharap akan terus ikhlas memberikan khidmat bakti kepada negara. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, melahirkan penghargaan tersebut semalam semasa majlis doa kesyukuran sambutan kempen Hari Bertindak sempena Hari Sukarelawan Antarabangsa 2021 yang diadakan secara maya. Antara pengisian majlis bacaan surah Yasin, tahlil, doa kesyukuran, doa terhindar dari wabak COVID-19 serta doa Allah peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Kempen Hari Bertindak tahun ini memaparkan 9 kluster, antaranya hak asasi haiwan, seni dan kreatif, kemasyarakatan, bantuan bencana dan inisiatif hijau. Setakat ini 114 aktiviti disusun seluruh negara dengan penglibatan lebih dari 48 agensi dari pelbagai pihak. Beberapa aktiviti telah pun bermula awal pada November dan akan terus diteruskan secara maya hingga Februari 2022. Maklumat lanjut mengenai aktiviti kempen Hari Bertindak, layari Instagram @gbs.pn dan @dayofaction.brunei. Sementara itu, sesi bual bicara volunteer chat box sempena kempen Hari Bertindak 2021 juga diadakan pagi tadi secara maya. Dengan tajuk Cabaran dan Peluang di Musim Pandemik, sesi dikendalikan oleh 4 ahli panel yang mengungsikan pengalaman volunteer chat box dalam kerja-kerja sukarelawan. Juga menyertai sesi ini yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, volunteer chatbox menumpukan cabaran dan peluang aktiviti kesukarelawan semasa pandemik dengan menggunakan teknologi terkini serta keberkesanan aktiviti hybrid. Antaranya liputan secara langsung sukarelawan in action dari Komuniti Pusat Pengasingan Temburong oleh Persatuan Pengakap Daerah Tembong.
Mereka yang berminat mengikuti aktiviti sukarelawan boleh mendaftar menerusi aplikasi Mengalinga. Tarian tradisional joget baju putih dari Kelab Belia Permata Hijau Temburong diketengahkan bagi membentuk dan membina generasi penerus ke arah memastikan budaya tradisi dan warisan seni budaya Melayu sentiasa dipertahankan dan dipelihara. Antara yang menyaksikan Yang Berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Haji Aminuddin Ehsan, Pimpinan Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Sri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Sementara itu, 60 bibit pokok buah-buahan tempatan bermusim dan tidak bermusim ditanam di tapak projek tanaman di Kampung Sumbiling, Mukim Amo Temburong. Projek kerjasama Kelab Belia Permata Hijau dan Green Brunei bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai pemeliharaan khazanah alam bagi kepentingan generasi akan datang. Aktiviti-aktiviti tersebut diadakan secara maya sempena kempen Hari Bertindak. Di daerah Tutong, beberapa aktiviti juga diadakan dalam menyokong kempen Hari Bertindak. Petang tadi, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama kumpulan Belia Impak Pusat Belia Tutong mengadakan projek Impak bicara bertajuk Cinta Ilah Haiwan Kita Secara Maya. Program antaranya disertai oleh Yang Berhormat Dayang Karunisa binti Haji Asyari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, yang menumpukan kepada pendidikan dalam memupuk kesedaran dan kefahaman orang ramai serta para belia dalam memelihara kesejahteraan haiwan. Program Bual Bicara ini menekankan beberapa aspek seperti perkongsian tips keperluan kesihatan haiwan peliharaan dan misi menyelamat haiwan terbiar. Pameran elektronik atau e-pameran Anjuran Pusat Sejarah Brunei di bawah Brunei December Festival merupakan pendekatan Pusat Sejarah Brunei ke arah memberikan maklumat dan info sejarah negara kepada masyarakat umum melalui rangkaian teknologi maklumat. E-pameran boleh dikunjungi dengan melayari laman sesawang Pusat Sejarah Brunei iaitu di www.pusat-sejarah.gov.pn dengan menekan galeri pameran. E-pameran ini mengandungi 7 buah pameran, iaitu e-pameran koleksi manuskrip Borneo, e-pameran sejarah awal hubungan Brunei dengan negara luar, e-pameran sejarah awal Brunei Tua, e-pameran perlembagaan negeri Brunei 1959, e-pameran era kegemilangan Brunei, e-pameran salah silah dan juga pameran 3D kaligrafi nama-nama. E-pameran disampaikan dalam bentuk digital file PDF yang mengandungi penceritaan melalui teks dan gambar virtual 360 degree panorama, flipbook dan pameran 3 dimensi. Satu lagi aktiviti kempen Hari Bertindak ialah kelas Bahasa Isyarat. Kelas yang dianjurkan oleh Pendidikan dan Budaya, Kelab Komuniti Belia Transformasi diadakan petang tadi secara dalam talian. Hampir 20 orang menyertai kelas tersebut yang dikendalikan oleh Dayangku Nur Hurin Rafidah Pengiran Ahmad. Antara objektif aktiviti ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan memahami tata cara penggunaan bahasa isyarat dalam berkomunikasi, memupuk sifat pemedulian dan kemasyarakatan di dalam diri peserta dan mengisi masa lapang dengan mempelajari ilmu baru. Sementara itu, program Bicara Petang melalui projek Impak Bicara pengenalan karate secara maya juga diadakan petang tadi. Ia dikendalikan oleh Bahagian Sukan Jabatan Belia dan Sukan JBS Tutong dengan kerjasama Kelab Belia Impak dan Jurulatih Sukan JBS Tutong sebagai menyokong kempen Hari Bertindak. Program bertemakan kemasyarakatan ini bertujuan untuk mempromosikan sukan seni bela diri karate kepada orang ramai. Program antaranya disertai oleh Belia Impak, Belia Daerah Tutong dan Skim Karate Cawangan Daerah Tutong. Persatuan Hoki Brunei Darussalam melancarkan klinik secara maya Let's Try Hoki bermula 4 Disember hingga 11 Disember. Klinik tersebut diadakan bersempena Brunei December Festival 2021. Ia disasarkan bagi orang ramai yang berminat untuk mempelajari kemahiran asas hoki. Diadakan selama 8 hari
Antara pengisiannya sesi interaktif bersama para jurulatih dan pemain kebangsaan. Pendaftaran boleh dibuat secara dalam talian melalui akaun Instagram Brunei Hoki. Manakala kempen Hari Bertindak di Darah Blight diisi dengan tuition dalam talian tarian Jipin Laila Sembah yang bermula Oktober lalu. Tuition tarian secara maya ini dikendalikan oleh Persatuan Pembela. Menurut sumber kajian, tarian Jipin Laila dipercayai adalah pengaruh dari budaya yang sinonim dengan kedatangan pedagang Arab ke Pulau Borneo. Tarian ini mempunyai 2 gerak asas dan dibalas pergerakannya secara berulang-ulang. Memulakan operasinya sejak tahun 2012, Pony Marine, sebuah syarikat tempatan yang memberikan beberapa khidmat maritim dan industri aquaculture, telah mencipta nama baru-baru ini apabila memenangi anugerah SME Cemerlang dalam kategori syarikat yang berkembang dalam anugerah perniagaan ASEAN EBA. Dalam tempoh hampir 10 tahun, syarikat tersebut menjayakan 81 buah projek dan menerima beberapa anugerah, antaranya ISO 9001-2015 dari Biro Veritas Brunei, sekaligus menjadikan Pony Divers sebagai pusat selam rekreasi pertama di rantau ini yang menerima pensijilan berprestij. Pewarta RTB Azizi Ahmad membuat pendekatan mengenainya. Seperti juga perusahaan lain, Pony Marine tidak terkecuali berdepan cabaran COVID-19. Anugerah yang diterima menaikkan lagi semangat syarikat tersebut untuk terus maju dalam sektor yang diceburi. We've also been looking at bringing in a few different types of underwater ROVs for different kind of task underwater. And we are also planning to expand into the offshore industry as well with subsea services. Again, very highly specialized services. Anugerah yang diperoleh juga sangat bermakna bagi mereka kerana dengannya syarikat ini akan lebih mendapat pengiktirafan selain pengiktirafan dari rantau ASEAN. That's what we would recommend. It's really important in business to be agile, to be responsive, and to be adaptive to the changes. And without that, foresight, we wouldn't be able to, expand as we have with Pony Marine. So we're really grateful. Semoga dengan pencapaian yang cemerlang, syarikat ini akan dapat menjadi contoh ikutan bagi syarikat-syarikat tempatan lainnya. Apa yang penting, kemahuan dan kesungguhan untuk berjaya perlu diterapkan sehingga mendapat apa yang diinginkan. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB.